Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah pada malam ini kita sambung balik mengenai perjuangan baginda Rasulullah SAW, yang mana baginda telah terlibat dalam satu peperangan yang dipanggil peperangan Badar. Dalam peperangan Badar, Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada tentera Islam, sehingga selepas mendapat kemenangan, maka ada beberapa perkara para sahabat telah bersisih pandangan mengenai pembahagian harta-harta ghanimah, harta-harta rampasan perang, sehingga Allah Ta'ala menurunkan ayat wa yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi wa rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang pembahagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul, yakni Allah dan Rasul yang menentukannya. Oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kamu, serta taatlah kepada Allah dan Rasul jika benar kamu ini orang-orang yang beriman kepada Allah. Selepas berlaku peperangan, orang-orang kafir musyrikin Mekah meninggalkan harta-harta mereka. Maka orang Islam melihat harta begitu banyak. Bila orang Islam tengok harta banyak, mereka timbul dalam hati mereka, kami orang yang paling layak. Kata orang Muhajirin, kami orang yang paling layak sebab kami ikut Nabi berhijrah, kami sama-sama susah, kami patutnya lebih banyak pada yang lain. Orang Ansar kata kami lebih layak sebab kamilah yang menyambut Nabi, yang menyokong dakwah Nabi, kami yang bersama-sama dengan Nabi. Maka mereka bersisih pandangan mengenai pembahagian harta ghanimah, harta rampasan perang. Jadi bila mereka berebut, orang Mekah pun berebut, orang Madinah berebut nak harta rampasan perang, hampir-hampir berlaku perselisihan, pemusuhan, timbul dalam hati benci pada orang ni. Padahal Rasulullah tak bagi lagi. Harta tu baru nampak depan mata balah dah, belum lagi bagi, maknanya baru tengok dah balah dah, kata kami yang patut layak, dah kami yang layak. Maka dalam keadaan macam itu, ada sudah dalam hati para sama-sama sahabat sudah saling benci membenci di antara satu sama lain, dan mereka mempertahankan bahawa mereka lebih layak. Satu golongan kata kami lebih layak daripada harta ini. Dalam keadaan macam itu, akhirnya Allah Ta'ala turun ayat mengenai harta rampasan perang yang dipanggil anfal. Yas'alunaka 'anil anfal, wahai Muhammad, mereka nanti akan tanya kamu tentang pembahagian harta rampasan perang. Kalau mereka tanya kepada kamu, kamu jawab beritahu pada mereka itu milik Allah dan Rasul, atas Allah dan atas Rasul. Siapa saja Rasul nak bagi, serahkan. Dan hendaklah kamu takut pada Allah. Mubalah-balah ni sebut harta tak takut pada Allah ke? Dan ingat, hendaklah kamu wa aslihu zata bainikum, hendaklah kamu bersihkan ataupun perbaikikan balik hubungan kamu. Dan hendaklah kamu taat, maknanya kalau Rasulullah bagi pada orang ni, kamu terima. Kalau bagi pada orang ni banyak ke sikit, kamu terima. Taatlah kepada Allah dan Rasul kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah. Bila turun ayat ini, Nabi baca depan sahabat, cahaya Al-Quran ini terus menyinar dalam hati-hati mereka, sehingga perpecahan yang hampir-hampir berlaku jadi masing-masing tunduk damai. Okey, kami setuju saja. Kalau Allah Ta'ala nak bagi pada siapa, Rasul nak bagi pada siapa pun terima. Maka dengan sebab itu, dengan turunnya ayat ini, maka diserahkan segala urusan ini kepada Allah dan Rasul. Maka Rasul bagi adil lah.
Maksud bagi adil ini tak sama orang hak jalan kaki dengan orang hak naik kenderaan. Maka Nabi membagi hak naik kuda mendapat bahagian yang sama banyak sesama mereka. Hak kuda sama-sama banyak hak kuda. Kemudian Rasulullah juga memperuntukkan kepada mereka yang tidak terlibat dalam peperangan tetapi ditugaskan dengan tugas yang lain. Seperti apa? Seperti ada juga yang ditugaskan untuk memberi pengubatan kepada ahli-ahli yang sakit dalam medan perang. Maknanya orang sahabat-sahabat yang cedera dan seumpamanya. Mereka ialah Abu Lubabah Al-Ansari yang ditugaskan sebagai pengganti Rasulullah kepada penduduk Madinah, dan termasuk juga orang yang digantikan oleh Nabi ketika Nabi tinggalkan Madinah. Siapa ganti tempat Nabi? Hani pun dapat juga gantikan tempat Nabi. Dan Al-Haris Ibnu Hatib yang ditugaskan sebagai pengganti Nabi kepada Bani Auf untuk menjalankan tugas yang diamanah kepadanya. Al-Haris Ibnu Ashimah dan Al-Khawwat Ibnu Jabir, kerana mereka berdua cedera ketika di Rawha yang tidak membolehkan mereka meneruskan kemarahan. Talha Ibnu Ubaidillah dan Sa'ad bin Zaid, kerana mereka ditugaskan sebagai pengintip untuk mendapat maklumat, dan mereka pulang selepas peperangan tamat. Habis dia tukar intip, tiba balik saja tamat dah perang, tapi dia terlibat jugalah. Terlibat juga orang yang duduk Madinah, tapi Nabi kata, okey, aku tugaskan kamu untuk jaga Madinah bagi kabilah ini. Dia pun jaga, tugas Nabi. Dia tak pergi perang, maka dia dapat ke bahagian menolong. Mana-mana yang menolong Nabi, kerana Allah Ta'ala beri dah anfal lillah wa rasul, harta rampasan perang hak Allah dan Rasul. Maknanya apa yang Rasulullah tentukan kena bagi. Dan Sayyidina Uthman Ibn Affan, dia tidak ada di medan perang Badar. Setengah mengatakan bahawa 313 itu masukkan nama Sayyidina Uthman Ibn Affan, walaupun dia tak pergi. Sebab apa dikatakan bahawa Sayyidina Uthman Ibn Affan mahu pergi, Rasulullah tak pergi. Rasulullah tidak pergi izinkan dia pergi berperang kerana anak baginda Rasulullah SAW yang merupakan isteri kepada Sayyidina Uthman Ibn Affan yang bernama Siti Ruqayyah sedang dalam keadaan sakit. Maka Nabi beritahu pada Sayyidina Uthman, kamu jaga isteri kamu, maka tak pergi perang. Dan isteri Sayyidina Uthman, Siti Ruqayyah itu wafat ketika berlaku perang Badar. Sayyidina Uthman duduk jaga kepada anak baginda, dapat juga bahagian dia. Dan Asim Ibnu Adi, kerana beliau ditugaskan mengganti Rasulullah kepada penduduk Quba, jaga penduduk Quba dan penghuni kawasan tanah tinggi Madinah. Maka Rasulullah SAW juga memperuntukkan bahagian untuk mereka yang terbunuh syahid di medan perang, yang dikatakan berjumlah 14 orang diberi kepada ahli keluarga yang ahli keluarga yang mati syahid pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka tak pergi berperang, ada yang ditugaskan menjaga kabilah ataupun di Quba menjaga satu-satu tempat. Bila mana itu arahan daripada Rasulullah, maka diberi oleh baginda Rasulullah SAW harta rampasan perang tadi. Maka di antara mereka Ubaidah Ibnu Haris Ibnu Al-Muttalib Ibnu Abdul Manah yang cedera ketika perlawanan satu sama satu. Beliau meninggal dunia ketika muslimin dalam peperangan pulang dan dikebumikan di Safra ketika hampir memasuki kota Madinah. Ini keluarga dia pun dapat juga. Dan Rasulullah disambut oleh anak-anak gadis yang masih kecil yang memukul kompang sambil berkata, bila balik daripada medan perang sambut juga. Mereka pukul kompang sambut Nabi. Maka dikatakan bahawa mereka bersyair ataupun berqasidah, lalu kita panggil qasidah, ataupun dikatakan disambut Nabi, bulan purnama telah menyinari kami daripada celah-celah bukit Saniyatul Wada. Wajib kami ialah bersyukur disebabkan seruan kepada Allah, wahai orang-orang yang diutuskan, wahai orang yang diutuskan kepada kami, kamu datang dengan membawa perkara yang ditaati. Ini yang kita kata tala'a badu alaina. Jadi dalam kitab sirah mengatakan bahawa ketika pulangnya mereka daripada medan perang, ada budak-budak kecil sambut dengan lagu Tala'a Badul, dengan qasidah Tala'a Badul lah, alaina. Dulu masa sampai kota Madinah itu sambutannya, tapi bila Nabi balik mereka bersambut.
tala abadu alaina min saniyatil wada'i wajib syukru alaina. Sehinggalah akhirnya dia pun berqasidah dan sebagainya, menyambut kedatangan Nabi SAW, dan mereka ini sambut dalam keadaan gembira kerana Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada tentera-tentera Islam. Dikatakan ketika itu orang Madinah sedang bersedih. Pada awalnya orang Madinah sedih. Sebab apa? Sebab kematian isteri Sayyidina Osman Ibn Affan yang bernama Siti Ruqayyah. Ketika pengurusan jenazah orang Sayyidina Osman, orang-orang Madinah sedih. Penduduk Madinah sedih kerana isteri Sayyidina Osman, yakni anak baginda Rasulullah SAW sedang wafat. Katanya betul-betul selepas daripada selesai perkebumian, datang berita Rasulullah balik bawa kemenangan. Akhirnya orang bergembira, hilang kesedihan yang kematian isteri Siti Ruqayyah, yakni isteri kepada Sayyidina Osman Ibn Affan. Maka baliklah mereka. Dalam kes perang Badar ini Allah Ta'ala cerita dalam surah An-Nisa, dan surah An-Nisa kalau tidak silap, mengenai orang-orang yang mati di medan perang itu di kalangan mereka, di kalangan orang-orang musyrikin Mekah yang dibunuh oleh para sahabat, terdiri daripada orang yang beriman. Maknanya tentera-tentera musyrikin Mekah itu ada orang yang beriman tapi duduk di kalangan orang-orang tentera musyrikin Mekah. Ini kenapa berlaku begitu? Kerana dikatakan bahawa ketika Nabi berhijrah daripada Mekah ke kota Madinah, mereka tidak berhijrah. Mereka tidak berhijrah, mereka duduk di Mekah. Kenapa mereka duduk di Mekah? Kerana ada ahli keluarganya tak benarkan pergi, ataupun ada di kalangan mereka yang sayang kampung halaman, tak mau tinggal Mekah, biar Nabi pergi hijrah. Maka dalam keadaan macam itu, sahabat-sahabat Nabi yang sudah beriman masuk Islam duduk di kota Mekah. Nabi suruh berhijrah. Bukan semua sahabat Nabi pergi berhijrah, ada segelintir sahabat Nabi yang tidak pergi berhijrah. Maka ketika dia duduk di kota Mekah, Abu Jahal kerahkan semua pemuda-muda kena keluar pergi memerangi Muhammad. Dia jadi sebersalah. Kalau aku pergi berperang, bermakna aku menentang Muhammad. Tapi kalau aku tidak pergi berperang, nanti dia tanya kenapa tak pergi perang. Aku kena jawab, aku sudah beriman. Kalau tidak sudah beriman, akan dibunuhnya. Akhir sekali sebersalah nak beritahu dan nak beritahu, dia ambil keputusan, dia pergi juga memakai pakaian tentera musyrik di Mekah, tapi dalam hatinya beriman. Maka sampai di sana berlaku peperangan, nak tak nak terpaksa, oleh kerana pakaiannya adalah pakaian tentera musyrik di Mekah. Akhirnya berlaku perang. Bila berlaku perang, dia terpaksa mempertahankan dirinya dan terpaksa bergeluk, berperang, berlawan dengan para sahabat. Akhirnya mati dia. Allah Ta'ala cerita, allazina tatawaffahumul malaikatu zalimin anfusahum qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu fatuhajiru ila Allah alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru ila Allah. Maka dikatakan bahawa Allah Ta'ala tanya, allazina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusahum, mereka yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri. Qalu fima kuntum, maka malaikat bertanya pada mereka, kalau bahasa Terengganu dah guana gamuk dema. Dah kenapa kamu semua ni? Qalu kunna mustad'afina fil ard, sesungguhnya kami adalah orang yang lemah semasa duduk atas muka bumi. Qalu, malaikat kata, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha, tidakkah bumi Allah Ta'ala itu luas, kenapa kamu tidak berhijrah pada jalan Allah? Akhirnya fama'wahu jahannam, maka disediakan tempat mereka adalah neraka jahannam, wal iyadzubillah. Maknanya yang mati di kalangan orang-orang musyrikin Mekah, ada orang yang sudah beriman kepada Allah, akhirnya dia wafat ketika itu.
Bila wafat, malaikat kumpulkan mereka. Allah Ta'ala cerita dialog di antara para malaikat dengan tentera musyrikin Mekah yang beriman kepada Allah. Qalu fima kuntum, kenapa kamu jadi begini, kenapa kamu duduk bersama dengan orang-orang kufar? Qalu kunna mustad'afina fil ardh, kami adalah golongan yang lemah. Golongan yang lemah. Dulu kami nak berhijrah, tapi keluarga kami halang. Kami nak berhijrah, iman kami lemah ketika itu. Kami nak berhijrah, tetapi kami rasa sayang nak tinggal kampung halaman, sayang nak tinggal ahli keluarga. Ketika Nabi dan para sahabat berhijrah, dia mengambil keputusan tidak mahu berhijrah. Dia tetap berduduk di kota Mekah, walaupun ketika itu semua orang-orang kafir yang menentang Rasulullah ada di Mekah. Dia menyembunyikan Islamnya. Maka ketika berlaku saja peperangan Badar, dia dikerah. Bila dia dikerah, dia terpaksa duduk dalam kumpulan orang-orang musyrikin Mekah. Akhirnya dia mati dalam keadaan menzalimi diri sendiri. Ulama mengatakan mereka mati beriman, kerana dikatakan zalimin anfusahum, hanya mereka itu termasuk orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Lalu dikatakan setelah memasuki Madinah, Rasulullah SAW meminta pandangan para sahabat mengenai tindakan yang sepatutnya diambil terhadap tawanan perang. Maka bila berlaku peperangan, akhirnya Nabi dan para sahabat berjaya menawan tentera-tentera musyrikin Mekah yang mereka tertawan dalam keadaan mereka masih hidup. Maka jadilah mereka tawanan-tawanan perang. Maka bila jadi tawanan perang ini, akhir sekali Nabi tu fikir dah, tawanan perang nak buat macam mana. Kalau dilepaskan, nanti dia menentang balik. Akhirnya Nabi bermesyuarat. Kalau Nabi tidak bermesyuarat pun tak apa, sebab Nabi orang yang bijak. Nabi ini sahabat akan ikut kata Nabi. Tapi Nabi tunjuk contoh, wa amruhum syura bainahum, hendaklah kamu bermesyuarat di antara mereka. Maka Allah Ta'ala perintahkan Nabi bermesyuarat. Maka Nabi bermesyuarat. Ulama mengatakan bahawa sesiapa yang mengadakan mesyuarat dalam satu urusan, yang pertama Allah Ta'ala akan mempermudahkan urusan dia. Boleh jadi kita tak terfikir, tapi sahabat kita, ahli mesyuarat kita terfikir, boleh fikir pandangan-pandangan, maka dipermudahkan urusan. Yang kedua, dikatakan bahawa diberi keberkatan dalam urusan kerja yang dia mesyuarat. Maka nak mesyuarat untuk dapat berkat, dia beri. Yang ketiga, mesyuarat juga boleh menolak bala. Sehingga dikatakan bahawa kalau ada satu bala nak ditimpakan di satu tempat, tiba-tiba ada mereka itu bermesyuarat dengan jalan yang dibenarkan oleh syarak ataupun mengikut adat-adat dan batasan-batasannya, akhirnya diangkat bala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu diperintahkan kita agar bermesyuarat. Tapi jangan banyak sangat mesyuarat, tindakan tak ada pun. Mesyuarat 10 kali, tapi tindakan tidak ada, itu tidak dikehendaki. Lalu dalam keadaan macam tu, untuk mendapat berkat mesyuarat, dan Nabi orang yang paling bijak, tetapi Nabi sendiri mengajak para sahabat bermesyuarat. Maka Nabi memanggil sahabat-sahabat besarnya yang terdiri daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sifat dia ini yang hebat, yakni orang yang jujur dan juga orang yang cukup membenarkan Nabi. Sayyidina Umar Al-Khattab, sifatnya yang hebat, ada seorang yang tegas, dalam maknanya dalam sesuatu perkara kebenaran, dan seorang yang cukup berani dalam menentang kebatilan. Sehingga Umar dia panggil Umar Al-Faruq, orang Umar yang membezakan di antara hak dan batil. Sayyidina Uthman Ibn Affan, orang yang lembut, orang yang tenang, orang yang sifat tenang dan sifat lembut, orang yang cergas akalnya. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, orang yang pandai berdiplomasi, orang yang akalnya begitu geliga, orang yang berhikmah dalam satu-satu perkara. Maka dipanggil dan beberapa sahabat-sahabat yang lain. Maka Rasulullah SAW bermesyuarat. Macam mana kita nak buat ni, orang-orang tawanan perang ni macam mana, nak bunuh ke apa-apa dan sebagainya. Maka mesyuarat dah. Bila mesyuarat, Sayyidina Umar kan, Sayyidina kata, ya Rasulullah, mereka telah mengatakan kamu berbohong
dan mereka ni siapa sanggup memerangi kamu. Mu ingat tak ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, ingat tak? Rasulullah ingat tak masa Rasulullah duduk di Mekah ni, pok-pok ni lah yang buat jahat pada Rasulullah, buat jahat kepada sahabat-sahabat yang lain, dan Rasulullah berhijrah daripada Mekah ke Madinah ni kerana mereka ni semua mereka sanggup halau Rasulullah. Kemudian mereka sudah halau, mereka sanggup lagi memerangi Rasulullah, dan dikata Nabi pula bohong, dikata Rasulullah berbohong. Jadi beginilah, kalaulah dibenarkan, senang saja pada pandangan saya kita penggal kepala mereka. Jadi Umar penggal saja kepala, pada pandangan kata penggal saja dia kata. Aku berpendapat bahawa aku dibenarkan untuk memegang orang yang ada kerabat, lalu aku penggal lehernya. Maka Hamzah memenggal leher saudaranya Abbas, dan Ali memenggal leher saudaranya Uqay. Baik, katanya Sayyidina Umar gini, senang, ambil anak beranak. Kalau kata Sayyidina Abu Bakar, siapa anak beranak Sayyidina Abu Bakar hok memerangi Rasulullah? Abu Bakar pegang, penggal leher. Sayyidina Ali tengok siapa anak beranak hok lawan Nabi, ambil penggal leher dia. Senang. Maknanya kata Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar cadang seolah-olah Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, senang-senang pok ni kita bunuh belaka. Begitulah seterusnya, sehingga orang ramai mengetahui bahawa di dalam hati kita tidak terdapat kasih sayang terhadap orang musyrikin. Kata Sayyidina Umar, buat gitu senang, biar orang kafir nampak senang. Kita tak ada sifat kasih sayang pada orang musyrikin, agar orang musyrikin rasa takut, tak berani lagi lawan. Maknanya pada orang-orang yang beriman. Ini Sayyidina Umar. Maka oleh itu senang-senang kita penggal saja leher mereka. Mereka adalah para pahlawan, dan orang yang kita penggal ni orang pahlawan. Mereka ini pemimpin, dan mereka ni ketua-ketua musyrikin Mekah. Orang kata pala-pala saja, dan orang-orang ni lah yang buat kacau pada orang Islam. Maka dalam keadaan macam dia pun beritahu keputusan, kata Sayyidina Umar, keputusan saya bunuh saja. Ada juga sahabat sokong. Abdullah ibn Rawahah kata, ya Rasulullah, saya sokong pendapat Sayyidina Umar. Katanya Sa'ad bin Mu'az, ya Rasulullah, saya sokong pandangan Sayyidina Umar, biar kita bunuh belaka. Ada juga penyokong-penyokong nak bunuh tu. Nabi orang yang bijaksana. Walaupun ada sokongan-sokongan, Nabi tanya yang lain pula. Okey, saya kata itu pandangan Sayyidina Umar. Nah, Umar cadang bunuh saja. Nabi tanya, bagaimana kamu wahai Sayyidina Abu Bakar? Wahai Rasulullah, mereka adalah kaum kerabat dan daripada kaum kamu juga. Dan Allah Ta'ala telah menganugerahkan kemenangan kepada kamu, kemenangan kepada baginda Rasulullah SAW. Aku berpendapat mereka hendaklah dibiarkan hidup, kata Sayyidina Abu Bakar. Aku berpendapat dibenarkan, biar mereka itu dibenarkan hidup, kemudian kita ambil tebusan daripada mereka. Dengan itu apa yang kita perolehi daripada mereka akan jadi sumber kekuatan kepada kita, dan moga-moga Allah Ta'ala memberi hidayat kepada mereka. Boleh jadi dengan sebab kalau kita biarkan mereka, kita lepaskan mereka, dan kita ambil tebusan daripada mereka, kita telah buat baik pada mereka. Manalah tahu dengan sebab kita buat baik macam ini, akhirnya mereka dapat hidayat. Bila mereka dapat hidayat, mereka beriman, mereka boleh bantu kita semua. Maka ini satu keuntungan bagi kita. Ini cadangan Sayyidina Abu Bakar. Katanya dalam kitab lain Sayyidina Umar, bila Sayyidina Umar kata anak beranak bunuh sama-sama anak beranak, ada sahabat tegur Sayyidina Umar, Umar, ingat kan pak saudara Nabi ada kat situ. Nabi, bila Sayyidina Umar kata tak apa, ambil mana-mana orang-orang yang beriman, ada tak anak beranak dia yang lawan? Kalau ada pak saudara, anak saudara penggal kepala pak saudara. Kalau pak saudara masuk Islam, ada tak anak saudara lawan? Ada tangkap itu. Tengah-tengah Sayyidina Umar kata, orang pun kata, wahai Umar, ingat sikit pak saudara Nabi ada juga. Kata Sayyidina Umar, anak beranak kita ada juga. Bukan kata anak beranak Nabi, anak beranak kita ada juga. Ini Sayyidina Umar tegas dia. Tegas. Tapi Sayyidina Abu Bakar pula bila Rasulullah tanya, bagaimana pandangan kamu wahai Abu Bakar? Abu Bakar kata, pada pandangan saya kita biarkan dia hidup, hanya kita ambil manfaat daripada dia. Apa kata kita buat tebusan bagi mereka? Bila dia bayar tebusan, maka dengan tebusan itu boleh jadi sumber kekuatan pada kita.
Kemudian bila kita buat baik macam ni, boleh jadi dia beriman. Kalau dia beriman, mungkin akan memberi kekuatan kepada kita, dia pula akan bantu kita. Jadi tak rugi kita. Dalam keadaan macam itu, mendengar cadangan yang dikemukakan, Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala telah melembutkan hati seseorang sehingga ia menjadi lembut daripada susu, dan menjadikan hati seseorang itu tegas dan keras hingga dia menjadi lebih keras daripada batu. Orang seperti kamu wahai Abu Bakar adalah seperti Nabi Ibrahim. Ini kebijaksanaan Nabi. Nabi tak kata tak kena Sayyidina Umar buat gitu. Tak ada, Nabi tak kata begitu. Nabi tidak kata tak setuju dengan pandangan Sayyidina Umar. Dan Nabi juga maknanya menerima kedua-dua pandangan. Lalu Nabi kata, sesungguhnya kamu wahai Abu Bakar. Apabila Nabi kata sesungguhnya manusia ni, sungguh ada hati manusia lembut, lebih lembut pada air, dan ada hati manusia keras, lebih keras daripada batu. Dan adapun kamu wahai Sayyidina Abu Bakar, kamu ini seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh itu sehingga Nabi Ibrahim kata, ya, sesiapa yang mengikuti aku maka dia adalah daripada golongan aku. Tetapi sesiapa yang mendakaimu ya Allah, maka sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Ini Nabi Ibrahim, dia kata kepada Allah, dia munajat pada Allah. Dia tengok kaum dia ini menentang dia, tak ikut kata dia. Nabi Ibrahim tak doa binasakan kaum aku, tidak. Nabi Ibrahim kata, kaum aku ni menyembah patung-patung berhala, maka sesungguhnya dia telah mendahaga kepadamu ya Allah. Kalaulah dia ini kalau engkau ini kalau mereka itu mengikuti aku, maka dia golongan aku. Tapi kalaulah engkau mengampunkan mereka, itulah Tuhan, engkaulah Tuhan yang maha pengampun. Maka Nabi Ibrahim dengan sifat yang lembut, dia tak kata pada Allah, ya Allah, kaum aku ni sembah patung berhala, hancurkan mereka. Tidak. Nabi kata, kamu ni Abu Bakar macam Sayyidina Ibrahim, macam Nabi Ibrahim berkata pada kaum dia, ya Allah, kalau engkau ampunkan dia lebih baik. Kemudian Nabi kata pula kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, kamu pun betul juga, kamu ni macam Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam, ke mana Nabi Nuh berkata, wahai Tuhanku, jangan engkau biarkan seorang pun daripada orang kafir tinggal di atas muka bumi. Katanya, kamu ni macam Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh kata, ya Allah, jangan kau tinggalkan seorang pun orang kafir berada atas muka bumi. Akhirnya Allah Ta'ala binasakan kaum Nabi Nuh, didatangkan bah yang begitu besar, banjir yang begitu besar, sehingga orang kafir mati. Tak ada seorang pun orang kafir hidup ketika itu. Yang hidup adalah orang beriman. Maka Sayyidina Umar ini macam Nabi Nuh alaihissalam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq macam Nabi Ibrahim alaihissalam. Tengok bijaksana Nabi. Ini nak beritahu siapa yang jadi pemimpin, dia kena ada diplomasi, dia kena ada kebijaksanaan. Dia tak boleh ikut. Nabi tak ikut keras Sayyidina Umar keras. Kadang-kadang bila kita jadi pemimpin, orang bawah kita ada jenis keras ada, ada jenis lembut ada. Ikut semua orang lembut, nyanyi ke dia. Ikut semua orang keras, maknanya jadi tegas semua. Jadi kena pandai-pandai. Lalu Nabi kata, betul lah ke? Bukan, tak salah. Hanya Sayyidina Umar mengambil kaedah seperti Nabi Nuh alaihissalam. Adapun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengambil kaedah seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dalam keadaan macam itu, Rasulullah mengambil pandangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mengatakan Sayyidina Umar pun benar juga, tetapi yang lebih baik Sayyidina Abu Bakar lebih baik juga, lebih baik. Maka Nabi pun ambil pandangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, lalu memuji pandangan dua sahabat ini. Dan ini kerana kedua-dua pendapat tersebut mempunyai tujuan yang sama. Apa tujuan dia? Tujuan dia nak muliakan Islam dan nak menghina orang-orang musyrikin Mekah. Tujuan dia nak beritahu bahawa Islam ini adalah agama yang paling mulia, tidak wajar ditentang. Kemudian baginda bersabda kepada para sahabat, kamu pada hari ini adalah orang-orang yang memerlukan sesuatu. Oleh itu pastikan setiap tawanan kamu tidak dibebaskan kecuali setelah membayar tebusan. Kamu ini, Nabi beritahu pada sahabat, kamu kena ada tugas-tugas kamu. Kamu kena jaga satu-satu tebusan, jangan bebaskan tebusan sehingga dia bayar. Orang tawanan jangan bebaskan sehingga dia bayar tebusan.
Sayyidina Abu Bakar cadang begini. Dia kata yang pertama, orang yang dia tawar ini, dia kena bayar tebusan. Kalau 1,000 dinar dia kena bayar. Kalau dia boleh bayar, hantar wakil kepada orang Mekah, siapa nak bebaskan orang tawanan, bayar duit atau duit. Maka kena hantar duit lah. Kena hantar duit, bagi duit boleh balik, bebas, tidak ada apa-apa. Kalau orang kaya, kita ambil tebusan, bayar. Kalau 1,000 dinar, 1,000 dinar, sebagai contoh. Kalau dia tidak kaya, tapi dia ada ilmu, boleh mengajar matematik contohnya, maka suruh dia mengajar sampai anak-anak kita pandai. Bila pandai, okey, boleh balik. Jangan bunuh, kita biarkan. Tapi yang ketiga, duit pun tak ada, ilmu pun tak ada. Awak macam mana? Kalau ilmu tidak ada, duit tidak ada, dia kena berjanji dengan Rasulullah SAW, dia tidak akan lagi menentang Nabi. Kalau dia menjadi tawanan kali kedua, maka dia akan dibunuh. Dia kena janji betul-betul. Lepas pada itu, pendapat ini disetujui, Nabi panggil sahabat, okey, sekarang ini kita dah putuskan bahawa orang yang ada duit minta kena bayar, tak ada duit, ada ilmu, ajar anak-anak kita, lepas pandai baru boleh balik. Dan yang ketiga, kalau tak ada apa-apa, janji saja. Maka mereka pun pergi kepada Al-Abbas. Al-Abbas pak saudara Nabi, dan Al-Abbas itu pak saudara Nabi, dia tak beriman masa tu. Al-Abbas ini kaya. Dia pun bagi tahulah, sahabat bagi tahu kepada orang tawanan, siapa yang nak tebus boleh tebus. Maka salah seorang sahabat jumpa Al-Abbas, pak saudara Nabi. Hendaklah kamu tebus harta benda kamu. Dia kata, aku tak mau tebus. Bukan aku tak nak tebus, aku tak ada duit pun, nak tebus ke mana? Dia buat macam mana ni? Akhir sekali oleh kerana ini pak saudara Nabi, orang mengadu pada Nabi, mengatakan bahawa pak saudara Nabi tak mau tebus. Padahal sahabat Nabi Mekah tahu dah Al-Abbas ni ada duit, tapi bila sampai masa tak mau bagi duit, dia rela jadi orang tawanan untuk keluar duit tambah, sayang daripada harta. Akhirnya Nabi pergi jumpa Al-Abbas. Nabi kata pada bapa saudaranya Al-Abbas, wahai bapa saudara, tebuslah diri kamu, tebuslah diri kamu. Kata Al-Abbas, saya bukan tidak mau tebus, tapi saya tak ada duit, nak tebus macam mana? Nabi kata, kamu ada duit. Betul tak ada duit? Betul ni tak ada duit? Betul tak ada. Nabi pun beritahu, dahulu kamu sebelum pergi perang ini, dalam perang Badar, sebelum kamu pergi perang, kamu telah menyembunyikan duit kamu. Harta-harta dia ni, dia bawa dia dengan isteri dia, dia keluar pergi kat satu padang pasir, dia tanam duit dia. Tak ada orang tahu kecuali dia dengan isteri dia je tahu. Orang lain tak ada. Dia tengok-tengok tak ada lah. Lepas tu dia kalau katakan bahawa dia pergi perang, dia tak bawa harta sebab dia kata tak ada harta. Kalau saya pergi cek rumah, pergi tengok dalam rumah tak ada. Nabi cerita benar tak? Satu malam kamu bawa harta kamu dengan isteri kamu duk gali lubang, kamu simpan harta tadi, dan lubang tersebut kamu balik dan kamu simpan di situ harta tadi, dan dengan harapan bahawa bila saja kamu jadi orang tawanan atau kamu dibunuh, maka harta ini kamu simpan untuk ahli keluarga kamu. Al-Abbas terkejut, dah daripada mana kamu tahu? Tak ada orang pun bagi tahu, setahu saya, yang tahu saya dan isteri saya saja. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala memberitahu kepada aku. Maka terkejut Al-Abbas bahawa Nabi tahu apa yang berlaku pada dirinya. Ada mengatakan Al-Abbas beriman kepada Allah dengan sebab mukjizat yang ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai tawanan itu diketahui oleh orang-orang Quraisy. Mereka meratapi tentera mereka yang terbunuh selama 1 bulan. Orang kafir musyrikin Mekah, dia tengok bahawa orang-orang Islam ini berjaya dalam kemenangan Badar,
dan ramai ahli keluarga mereka yang wafat, dia mati medan perang, mereka menangis. Lebih-lebih lagi terdiri daripada ketua-ketua, pemimpin-pemimpin mereka. Jadi dalam keadaan macam itu, ahli keluarga mereka yang duduk di Mekah tak tahu siapa yang mati, siapa yang kena tawan. Yang tahu, yang tak tahu, tak tahu. Maka dalam keadaan itu mereka menangis dan mereka ingat kepada ahli keluarga mereka. Mereka meratapi sampai sebulan. Kemudian beberapa orang pembesar mereka mencadangkan supaya tindakan tersebut tidak dilakukan, kerana sekiranya kesediaan mereka diketahui oleh Muhammad dan para sahabatnya, sudah tentu mereka melihat sambil bertepuk tangan. Rupa-rupanya amalan jahiliyah, mereka buat satu upacara kesedihan mengenangkan tawanan-tawanan perang ataupun orang-orang kalah di medan perang. Sebab itu Nabi larang, jangan kamu meratapi, jangan kamu buat amalan jahiliyah. Orang-orang Arab jahiliyah ni bila berlaku kematian, dia carikkan baju dia, dia pukul tubuh dia, dia tarik rambut dia. Ini amalan-amalan jahiliyah. Akhirnya mereka mencadangkan jangan lagi buat macam ini, nanti orang Islam tahu. Bila orang Islam tahu, suka orang Islam tengok kita ini menangis dalam keadaan macam itu. Dengan itu mereka membatalkan rancangan tersebut dan bertekad untuk menanggung urusan menebus tawanan perang supaya muslimin tidak mengenakan harga yang tinggi. Akhir sekali orang-orang musyrikin Mekah yang ada harta tak hantar lagi duit. Kenapa mereka tak hantar lagi duit? Mereka harapan, mana tahu takut-takut boleh kurang lagi daripada 1000 dinar jadi 700. Jadi tunggu makna dalam keadaan macam itu. Cadangan tersebut tidak dihiraukan oleh Muttalib ibnu Abu Wada'ah As-Sahmi. Bapanya berada dalam tawanan muslimin. Dia keluar secara senyap-senyap sehingga sampai di Madinah dan menebus ayahnya dengan membayar 4,000 dirham. 4,000 dirham. Selepas itu orang-orang Quraisy menghantar utusan untuk menebus tawanan mereka dengan membayar sebanyak 4,000 dirham. Jadi sekarang ini orang-orang musyrikin Mekah tahu, dapat berita bahawa orang Mekah perlukan tebusan. Maka tak tahu banyak mana, tapi kena tebus. Akhirnya mereka mengambil keputusan, kita jangan lagi bayar tebusan, kita buat lambat-lambat. Jadi bila mana orang Islam perlukan duit, jadi sekurang-kurangnya kalau orang tu harga banyak ni mungkin boleh kurang lagi. Maka diberi perintah, dikeluarkan perintah, jangan ada orang-orang Mekah keluar ke kota Madinah untuk bayar tebusan, jangan ada. Dalam keadaan tu tengah-tengah ada arahan, tiba-tiba keluar seorang daripada mereka, keluar pergi senyap-senyap sampai kota Madinah, bawa piti. Bawa piti sana, tebus atas seorang 4,000 dirham. Lepas tu dia bawa balik. Bila bawa balik saja tahu, lah kamu tebu berapa kena bayar? Berapa kena bayar? Orang pun kata 4,000 dirham. Kalau macam tu akhirnya mereka pun pakat pergi tebu mana-mana ada. Lalu dalam keadaan macam itu, orang-orang Quraisy menghantar utusan untuk menembus tawanan mereka dengan membayar sebanyak 4,000 dirham. Sesiapa yang tidak mempunyai sesuatu yang boleh dijadikan bahan tebusan, tapi dia pandai membaca, dia pandai menulis, dia diberikan 10 orang kanak-kanak Madinah untuk diajar membaca dan menulis. Satu kelas 10 orang. Ni hak cikgu-cikgu yang pandai-pandai, orang Mekah yang pandai-pandai baca menulis, dia bagi. Ini merupakan tebusan kepada mereka. Atas orang 10 orang kanak-kanak, dia ajar sampai pandai. Maka bila sudah pandai, diakui pandai, maka boleh balik. Baru ni kemarin sahabat saya daripada Johor, dia kata, "Ustaz, macam mana ada satu orang kafir datang jumpa dia kata, macam mana saya nak ikut Muhammad? Sebab Muhammad tak pandai baca menulis." Kalau Muhammad pandai baca menulis, saya akan ikut Muhammad. Nak jawab macam mana? Susah juga tu. Lalu katakan bahawa sifat membaca dan menulis ini bukanlah satu sifat yang sempurna, ataupun kita kata sifat yang masih lagi lemah lagi. Kerana nak membaca kena mengajar dulu. Nak menulis tu kena datangkan. Apa yang ada pada Nabi itu, Allah Ta'ala sudah beri ilmu daripada dalam hati dia. Tak payah tulis, tak payah baca, sudah terhafal dalam fikiran Nabi.
Maka namun demikian membaca dan menulis tetap penting juga, kerana Nabi suruh sahabat biar pandai baca, biar pandai menulis. Dah bagi diri Rasulullah ini Allah Ta'ala beri apa yang dibaca oleh malaikat itu sudah masuk dalam hati. Kita tak masuk lagi. Bila tak masuk lagi, kena tulis lagi. Kena tulis lagi. Bila kena tulis lagi, kena baca lagi, sebab tak masuk lagi. Tapi apa yang dibaca oleh malaikat itu terus masuk di dalam hati. Ini menunjukkan, ingat, sifat ummi itu tak pandai membaca menulis itu bukan sifat lemah, itu sifat sempurna bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dok faham tak pandai baca, tak pandai menulis itu sifat lemah. Tidak, kita yang lemah. Maknanya kena belajar lagi, kena ngejar lagi, kena tulis lagi dalam keadaan macam itu. Maka Nabi suruh sahabat kena pandai juga. Sebab itu Nabi terima cadangan Abu Bakar, setiap seorang orang musyrikin Mekah yang jadi tawanan, dia kena ambil 10 orang kanak-kanak. Bila kanak-kanak tadi pandai baca dan pandai menulis, maka dibebaskan dia, boleh. Maka di antara yang ditawan oleh muslimin ialah Amr ibn Abu Sufyan. Apabila ayahnya diminta supaya menembus anaknya, dia menolak dan berkata, demi Allah, Muhammad tidak boleh mengumpulkan hatiku dan anakku, biarlah mereka menahannya sehingga puas. Ketika Abu Sufyan berada di Mekah, tiba-tiba dia mendapati Sa'ad ibn Nu'man al-Ansari melakukan umrah. Lalu dia menahannya untuk mendapatkan pembebasan anaknya. Kaum Sa'ad berjumpa dengan Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang berlaku. Lalu Rasulullah SAW menyerahkan Amru kepada Quraisy dan juga membebaskan Sa'ad. Ada juga ahli keluarga yang ada duit tapi tidak mahu hantar duit, dengan harapan dia kata, sekali-kali aku tidak akan memberi duit aku pada orang Islam. Maknanya dah dia nak pegang anak aku, peganglah anak aku, siapa dia puas, ikut pandai dia lah. Untuk duit tambah. Masya Allah, ada juga orang biasa gini. Maknanya sayang dia pada hati orang musyrikin Mekah ni. Apa begitu sekali, dia nak tawan anak aku, nak buat apa-apa pada anak aku, terpulang. Tapi untuk aku serah duit pada dia, dok sekali-kali. Tidak sekali-kali. Namun demikian, dia ni anak orang kaya. Jadi dia anak orang kaya ini, dia pandai baca dan menulis. Dia dok tunggu apa ayah dia tak tebuh dia ni. Ayah dia tak tebuh dia, takkan ayah dia tak ada duit nak tebuh dia untuk 4,000 dirham tu, tak ada masalah. Rupa-rupanya dia tidak mahu tebuh anak dia. Akhir sekali dalam keadaan macam itu, sahabat pergi jumpa dengan ayah dia. Ketika mengerjakan umrah, ayah dia kata, anak aku ni aku memang tak beri piti ke Muhammad. Ke Muhammad, ke orang Islam tak beri piti. Akhirnya dalam keadaan macam itu, dibebaskan dia tadi, kerana dikatakan bahawa bila mana sahaja tidak mampu, tidak boleh dia kira anak ni kira tidak mampu nak bebaskan ni, kerana tak ada duit, akhirnya dibebaskan. Hanya bila dibebaskan, kalau tidak ada pembayaran, kena berjanji tidak akan lagi memusuhi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-As ibnu Abi Rabi'. Siapa Al-As ibnu Abi Rabi'? Ada suami kepada Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah memujinya dalam berbesan ketika tercetusnya permusuhan di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Quraisy di Mekah. Orang-orang Quraisy meminta supaya dia menceraikan isterinya Zainab, sebagaimana yang dilakukan oleh 2 orang anak Abu Lahab terhadap 2 orang perempuan, terhadap 2 orang anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi isteri mereka. Tetapi dia menolaknya dan berkata, demi Allah, aku tidak akan menceraikan isteriku. Tidak ada wanita Quraisy yang paling aku cintai selainnya. Apabila dia ditawan, Zainab menghantar kalung pemberian ibunya Khadijah di malam pengantinnya untuk menebus suaminya. Apabila Rasulullah SAW melihat kalung tersebut, hatinya menjadi amat sayu dan berkata kepada para sahabat, sekiranya kamu semua berpandangan untuk membebaskan tawanannya dan mengembalikan kalungnya, maka lakukanlah. Para sahabat bersetuju untuk melakukannya. Ini mengenai isteri kepada anak baginda Rasulullah, suami kepada anak baginda Rasulullah SAW yang tidak beriman.
Kerana sebelum daripada turun ayat ni boleh kahwin dengan orang yang tidak beriman pun boleh. Tiba-tiba suami pada ataupun menantu Rasulullah lah yang tidak beriman tu jadi ahli tawanan perang. Bila dalam keadaan itu anak Rasulullah bagi kalung tu, dia bagi kalung tu kalung milik siapa? Milik Khadijah. Bila Nabi pun merasa sedih. Nabi kata pada sahabat, kalau merasa nak bebas lah. Bebas, maka sahabat pun bebaskan dia. Wallahu alam. Kita akan sambung ke datang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.